Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwan 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrawatir riyaqil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil atar wa ashabil khair adada ni'amillahi wa adhalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiha wa qutil arwahi wa khizaiha wa ala sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh, amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana kita mengerjakan ibadat yang mulia, yakni salat, dan juga kita duduk dalam majlis yang mulia, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan memelihara kita, anak isteri kita, juga saudara-saudara kita, jiran-jiran kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dengan berkat keberkatan majlis ilmu ni, insya-Allah. Selawat dan salam kita kepada junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping kita sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu, sentiasa istiqamah dengan solat berjemaah dan amal-amal yang lain sebagaimana yang ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat yang agung dan layak untuk duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Jadi sebelum kita nak lanjutkan perbahasan kita daripada mengenai tentang 500 perkara-perkara sunat dalam solat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Ini sekadar peringatan kita bersamalah, masih lagi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan solat, iaitu sebab biasa berlakulah bila kita pergi di mana-mana tempat pun biasanya berlakulah, yakni bila adanya kuliah, adanya pengajian ataupun adanya ceramah lepas daripada waktu maghrib, bila masuknya waktu isyak, kadang-kadang dia anjak masa kan, anjak masa dalam setengah jam ataupun 15 minit selepas daripada itu. Kemudian muazzin akan iqamat saja, tanpa azan, tanpa melakukan azan. Jadi dianjurkan untuk walaupun lambat kita azankan juga, lepas tu baru kita iqamat. Cumanya untuk tidak mengelirukan orang lain yang di luar daripada masjid, maknanya speaker dalam sajalah, tak perlu di speaker di luar lah. Kalau speaker di luar nanti orang ingat isyak masuk lambat, kan, sebab dia tengok jam, patutnya dah isyak dah awal, kenapa baru azan kan. Jadi azan tu untuk untuk mengambil sunat, sunat bagi orang yang belum mengerjakan solat jemaah itu ketika mana di masjid. Yang ini ambil iktibar daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita sebutkan sebelum ini, yang mana Nabi pernah terlewat solat subuh, maknanya dengan para sahabat ketika musafir tertidur sehingga terlewat subuh, maknanya bila dah terjaga matahari dah meninggi, maknanya dah habis waktu subuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh salah seorang sahabat
untuk apa nama ni, laungkan azan. Laungkan azan, lepas laungkan azan, Nabi dan para sahabat mengerjakan solat sunat fajar, solat sunat subuh. Kemudian setelah daripada itu Nabi dan para sahabat mengerjakan solat subuh secara berjemaah. Dalam arti kata yang lain, azan, iqamat, solat sunat subuh dan juga fardu subuh itu dilakukan secara qadaan, secara ganti. Maknanya azan tadi ganti, iqamat tu pun ganti juga, dan solat sunat subuh pun ganti juga, dan solat subuh pun dalam keadaan ganti. Maksudnya bila kita lewat sesuatu majlis, kita masih dalam waktu dia, masih dalam waktu, maknanya masih adaan, masih tunai. Jadi seeloknya kita laungkan azan lah. Lepas laungkan azan baru iqamat. Lepas tu solat seperti biasalah. Kalaupun tak sembahyang sunat qabliyah isyak, tak apa, qabliyah isyak tu boleh ditangguhkan selepas daripada ba'diyah isyak. Tak ada masalah. Cuma azan tu adalah syiar yang besar sebelum solat jemaah, jadi kita jangan tinggalkanlah, jangan tinggalkan. Kalau dalam keadaan qadaan tu pun Nabi tidak tinggalkan, apatah lagi dalam keadaan tunai. Jadi maknanya kita kena nilah, ambil perhatianlah. Itu sekadar pengingatan bersamalah. Kemudian ini juga pengingatan bersama, masih lagi berkaitan dengan hal yang solat, iaitu berkenaan dengan saktah. Saktah maknanya berhenti imam, berhenti sekejap sekadar waktu makmum untuk membaca Fatihah sebelum imam membaca surah dalam solat jahriyah, khususnya solat jahriyah. Yang ni berpandukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada Sayyidina Samurah bin Jundub, yang mana menyebutkan an Samurah bin Jundubin qala saqtatani hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ankara zalika Imran bin al-Husaini fa katabna ila Abi ibn Ka'b bil Madinati fa kataba anna Samurah qad hafiza qala Sa'idun fa qulna liqatada ma hatani as-saktatani qala idza daqala fi salatihi wa idza faraqa min al-qira'ati summa qala ba'du wa idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala wa kana yu'jibuhum idza faraqa minal qiraati an yaskuta hatta yataradda ilaihi nafsahu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam hadis ni daripada Samurah bin Jundub, yang mana beliau berkata ada dua saktah, maknanya jeda tidak membaca bacaan secara jahar, maknanya waktu yang tidak membaca bacaan secara jahar, waktu saktah tu, waktu berhenti sekejap, yakni perbuatan imam, yang mana aku hafalkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ambil itu daripada Rasulullah. Dua saktah yang dimaksudkan itu diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hal itu, dua saktah itu diingkari oleh Imran bin Husain. Imran bin Husain diingkar, maknanya dia menafikan perkara tersebut. Maka kami pun menulis surat kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang berada di Madinah. Kemudian bila ada pertikaian, ditulis surat itu kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni kalau kita ingat permulaan solat sunat tarawih 20 rakaat itu yang diimamkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang disuruh oleh Khalifah Sayyidina Umar, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat yang besarlah. Dan Sayyidina Ubay pun menulis surat balasan. Surat dihantar kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, diceritakan perkara tersebut. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun hantar surat balasan yang mengatakan bahawa Samurah tadi telah menghafalnya. Samurah ambil itu betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Sa'id, Sa'id berkata kami bertanya kepada Qatadah, dua saktah itu letaknya di mana? Jadi kemudian Sa'id bertanya kepada Sayyidina Qatadah, dua saktah itu letaknya di mana? Kemudian beliau menjawab, Sayyidina Qatadah menjawab, yang pertama apabila imam telah masuk solat. Saktah yang pertama bila imam masuk solat, maknanya imam lepas pada takbiratul ihram, ketika mana imam baca doa iftitah. Itu dia punya saktah yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah selesai daripada membaca qiraah, bacaan, yakni baca Fatihah. Maknanya selepas daripada baca doa iftitah, ada saktah dia, berhenti sekejap. Kemudian bila selesai baca Fatihah pun ada saktah dia, yakni berhenti sekejap. Setelah itu beliau berkata lagi, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau berkata yang menjadikannya
Yang ini saktah tu bila selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau berkata yang menjadikannya takjub adalah diam setelah membaca Al-Fatihah hingga hatinya merasa ragu. Hadis Ibnu Majah. Dia takjublah bila disebut saktah tu, antaranya adalah bila selesai baca Fatihah kena berhenti sekejap. Yang kita dah sebut dan sebelum ni, berhenti tu kadar bacaan Fatihah yang kedua. Jadi imam berhenti tu kadar bacaan Fatihah yang kedua. Jadi perkara ini maknanya datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipegang oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ini peringatan kita bersamalah. Sebab apa? Sebab perkara saktah ni nanti ada berkaitan dengan yang kita cerita sebelum ni. Bila makmum terlewat dua rukun ataupun dia terlajak cepat dua rukun daripada imam, iaitu membatalkan solat. Kecuali tiga rukun yang panjang tu ada pengecualian dia, nanti kita sebutkan. Jadi perkara yang saktah ni memang ada berkaitan lah dengan dua rukun yang didahului oleh makmum ataupun yang terlewat oleh makmum. Memang ada kaitannya. Kalau sebelum ni perkara 473 tu kita sebut disunatkan kembali kepada siapa yang mendahului imam kepada rukun yang tidak menjadi perbezaan yang ketara apabila makmum berbeza perbuatan dengan imamnya. Maknanya apabila makmum mendahului imam dengan sebahagian rukun, kan dalam 13 rukun solat tu ada 3 rukun yang besar kan, rukun fi'li, rukun qauli dengan rukun qalbi kan. Maknanya makmum mendahului imam dengan sebahagian rukun, yakni rukun fi'li, seperti rukun fi'li, rukun perbuatan, seperti dia rokok sebelum imamnya. Maknanya makmum rokok dahulu sebelum imam rokok, dan belum lagi beriktidal. Maknanya makmum tu dah rokok dulu sebelum imam rokok. Imam masih qiyam, masih berdiri, belum rokok lagi. Tetapi makmum tadi belum lagi iktidal. Maka disunatkan untuk makmum tersebut kembali kepada qiyam. Jadi makmum tadi yang masih dia rokok tadi, dia belum iktidal lagi, dia bangun semula qiyam untuk bersama dengan imam, sebab imam belum rokok. Untuk rokok bersama imamnya jika ia melakukannya dengan sengaja. Kalau dia sengaja, maknanya dia telah rokok, imam masih qiyam. Dia jangan dia iktidal lagi, dia kembali qiyam untuk dapat persamaan perbuatan tu dengan imam. Tetapi jika dia terlupa, kalau dia terlupa, dia boleh memilih sama ada kembali qiyam, kembali berdiri untuk dapat bersama dengan imam, ataupun dia kekal rukuk. Bila dia kekal rukuk, dia tunggu imam. Maksudnya imam masih qiyam, dia rukuk dulu, makmum rukuk dulu kan, makmum rukuk dulu. Kalau kata dia terlupa, dia terlajak awal sangat daripada imam, maksudnya dia tunggu imam pada ketika dia rukuk. Dia tunggulah sampai imam rukuk supaya dapat sama dengan imam. Ini tidak dikira sebagai perbezaan yang ketara kerana makmum hanya mendahului sebahagian rukun saja. Maknanya yang ni tidaklah membawa kepada membatalkan solat kerana makmum hanya mendahului sebahagian rukun saja dan tidak batal solatnya, tetapi hanya makruh tahrim. Maknanya perbuatan tu jangan dilakukanlah. Begitu juga jika makmum mendahului imam dengan satu rukun, maka ia tidak membatalkan solat. Akan tetapi jika mendahului imam dengan dua rukun, maknanya rukun fi'li, dia mendahului imam, makmum ni mendahului imam dengan dua rukun, ini rukun fi'li, rukun perbuatan, sekalipun bukan rukun yang panjang, maknanya membatalkan solat. Umpamanya makmum bercadang untuk sujud, sedangkan imam masih qiyam, masih berdiri untuk membaca atau makmum rukuk terlebih dahulu. Apabila imam ingin rukuk, makmum pun bangun dari rukuk. Apabila imam ingin bangun daripada rukuk, ia pun sujud. Maka perkara ini membatalkan solat dengan hanya sujudnya. Maknanya dia telah melewati dua rukun daripada imam tadi. Keadaan ini sekiranya ia mengetahui hukum tersebut ialah haram. Maknanya haram mendahului perbuatan imam sehingga boleh membatalkan solat. Akan tetapi tidak batal kalau dia jahil. Dia nanti kita sebut pengecualiannya, ada sama ada dia jahil ataupun dia lupa, atau ada pengecualian je. Pengecualian maknanya tidak batal kalau dia lewat daripada dua rukun, ataupun dia terawal daripada dua rukun daripada imam. Kalau dia jahil ataupun dia terlupa, tidak batal.
juga tidak sentiasa melakukan demikian kerana ia tidak mengikuti imam pada keseluruhannya. Jadi dalam arti kata yang lain, dalam mendahului imam, kalau mendahului imam dua rukun ataupun lewat daripada imam dua rukun, secara asalnya adalah batal solat kerana dia termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang ini dia melakukan rukun itu secara berturut-turut, ataupun rukun yang pendek tetapi dia ada perbezaan di antara imam dengan makmum. Jadi membatalkan solat. Dia tak batal seperti mana kita sebut tadi, kalau dia lupa, kemudian kalau dia tak tahu hukum, jahil lah, dia tak tahu hukum. Ataupun dia mendahului imam hanya dengan satu rukun fi'li sebagaimana yang disebutkan awal tadi, ataupun satu rukun qauli, maknanya rukun ucapan, ataupun dua rukun tetapi satu rukun fi'li dan satu rukun qauli. Dua rukun juga, dia mendahului dua rukun tetapi rukun fi'li dengan rukun qauli bercampur di antara dua rukun tersebut. Ini tidak membatalkan solat dia. Tetapi kena ingatlah, rukun qauli yang walaupun dia satu rukun, dia tetap membatalkan solat juga, iaitu takbiratul ihram dan juga salam. Kalau dia takbiratul ihram awal daripada imam, batal solat dia, walaupun hanya satu rukun. Begitu juga dengan salam, imam belum bagi salam lagi, dia dah bagi salam dulu, batal solat makmum. Maksudnya takbiratul ihram dengan salam ni tak boleh mendahului imam. Tak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam, maknanya membatalkan solat makmum. Kita bagi contoh situasi perbuatan yang mendahului imam yang menyebabkan terbatalnya solat. Contohnya makmum rokok seperti mana tadi, lalu dia i'tidal. Yang tadi, yang situasi awal tadi, dia rokok, kemudian dia belum i'tidal kan, dia tunggu imam kepada ketika mana dia rokok untuk dapat persamaan dengan imam. Yang ini makmum dia rokok, kemudian dia i'tidal. Lepas pada rokok dia i'tidal. Kemudian lepas pada i'tidal tu dia bergerak untuk turun sujud. Sedangkan pada ketika itu imam masih dalam keadaan qiyam, masih berdiri lagi. Imam masih berdiri, belum turun rokok lagi. Jadi kalau dia buat begini, maknanya perbuatan makmum tersebut membatalkan solat makmum. Kerana dia telah melepasi daripada perbuatan imam, batal solat. Ataupun contoh yang lain ialah makmum dia rokok sebelum imam, sama seperti tadi, makmum rokok sebelum imam. Tetapi ketika mana imam nak rokok, makmum angkat kepala untuk i'tidal. Kemudian bila imam mengangkat kepala untuk i'tidal, makmum turun untuk sujud. Makmum turun untuk sujud. Perbuatan yang ini juga adalah membatalkan solat. Kerana apa? Kerana makmum itu dianggap tidak bersama dengan imam. Tak bersama dengan imam pada ketika rokok dan i'tidal. Maknanya dah dua rukun berturut-turut kan. Dia tak sama dengan imam. Jadi membatalkan solat dia. Yang dimaksudkan dengan dia dibenarkan untuk untuk ketinggalan daripada imam itu, iaitu tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang itu, dia ada pengecualian dia. Itu ada pengecualian dia. Dia bagi uzur lah. Uzur yang boleh membatalkan solat makmum, tetapi bila dia ketinggalan dengan sebab-sebab yang ini tidak membatalkan solat lah. Syaratnya tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Itu rukuk, sujud dan juga sujud yang kedua. Sujud pertama, sujud yang kedua. Maksudnya kalau makmum dia ketinggalan tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rokok, sujud pertama dengan sujud yang kedua, atas sebab-sebab yang tertentu lah yang kita akan sebutkan nanti. Kalau ada sebab-sebab yang ni, dia tidak membatalkan solat. Secara asasnya tadi, kalau dia lepas daripada imam 2 rukun, awal 2 rukun daripada imam, ataupun dia lewat 2 rukun daripada imam, dia membatalkan solat. Tetapi kalau ada sebab-sebab yang disebutkan ini, 6 keadaan ini, kalau ada pada dia, maknanya tidak membatalkan solat kalau
melebihi kalau tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang, iaitu sujud yang pertama, rukuk, sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Apa 6 keadaan itu? 6 keadaan itu, yang pertama, imam terlalu cepat. Ini yang kita tadi ada kaitan dengan saktah tadi. Sebab imam tidak tidak ada saktah, kemudian imam cepat. Bila tidak ada saktah, dia akan jadi cepat. Bila cepat, makmum tak sempat nak kejar imam. Imam terlalu cepat. Kemudian itu yang pertama, keadaan pertama. Yang kedua, makmum lambat membaca Fatihah. Ada juga makmum lambat baca Fatihah. Dengan tidak sengaja. Dia lambat baca Fatihah tu dengan tidak sengaja. Yang ini pun ada kaitan dengan saktah imam tadi. Kalau imam buat saktah dia betul-betul, insya-Allah makmum yang lambat ni pun dia akan sempatlah nak kejar dengan imam tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang tu, rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Panjang tu. Takkanlah lambat lebih daripada tu, kan, nak baca Fatihah kan. Jadi kalau imam bagi masa, insya-Allah makmum pun akan sempat. Kemudian keadaan yang ketiga, makmum ragu-ragu sama ada telah baca Fatihah ataupun belum. Maksudnya makmum dia ragu. Dia baca Fatihah ke belum? Bila dia ragu-ragu tu, dia akan baca Fatihah semula. Bila baca Fatihah semula, ambil masa. Bila ambil masa, dia akan lewat daripada imam. Kalau ada keadaan yang macam ni, dia tidak membatalkan solat selama mana tidak melebihi 3 rukun yang panjang tadi. Tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang lagi. Kalau ada keadaan yang macam ni. Kemudian keadaan yang keempat, makmum lupa baca Fatihah. Sama juga. Dia kemudian dia ingat, dia bacalah Fatihah tersebut. Dia juga akan melewatkan perbuatan dia daripada imam. Kemudian yang kelima, makmum muwafiq. Makmum muwafiq, dia sempat dengan imam, takbiratul ula dengan imam, sempat. Cumanya dia baca doa iftitah. Ini ada kaitan dengan imam. Takbir yang pertama, takbiratul ula, imam takbir, makmum takbir kan. Cuma yang makmum ni dia baca doa iftitah, imam tak baca. Bila imam tak baca, imam terus baca Fatihah kan. Bila imam terus baca Fatihah, keadaan masa ketika tu makmum masih baca doa iftitah. Bila imam selesai baca baca Fatihah, khususnya pada rakaat yang ketiga keempat misalnya. Ketiga keempat lah biasa. Sebab lepas tu dia tak baca surah kan. Dia tak baca surah, terus imam rokok. Jadi makmum tadi, lepas dia baca doa iftitah, dia nak baca Fatihah kan. Jadi maknanya tidak sempat dengan imam. Maknanya bila dia belum sempat baca Fatihah, imam dah terus rokok tadi. Imam dah terus rokok. Maknanya dia dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam, tetapi tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Dan perbuatan tersebut tidak membatalkan solat makmum. Kerana keadaan yang disebutkan tadi lah. Kemudian yang keenam, makmum menunggu imam menghabiskan Fatihah. Ketika makmum belum habis baca Fatihah, imam terus rokok. Jadi kalau ada 6 keadaan ini, makmum dibenarkan untuk ketinggalan daripada imam dengan syarat tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rokok, sujud pertama dan juga sujud yang kedua. Jadi 6 keadaan ni kalau kita tengok secara teliti, semuanya bermula daripada perbuatan imam lah. Kalau imam tu ikut tertib, ikut saktah-saktah yang ditentukan dalam solat berjemaah, mana ikut tertib dia lah, ikut saktah-saktah dia, tempat-tempat yang disebutkan di mana perlu berhenti dan sebagainya, insya-Allah makmum tidak akan ketinggalan. Jadi dengan sebab itulah kita selalu ingatkan, ingatkan bila imam, sesiapa saja yang menjadi imam, maknanya kena ambil perhatianlah tempat-tempat yang maknanya yang perlu berhenti dan sebagainya. Iaitu bila imam angkat takbiratul ihram, baca doa iftitah. Jangan tak baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Makmum pun begitu juga, baca doa iftitah. Walaupunnya sunat, tetap dia ada pahala. Bila ada pahala, kita tinggal, kita rugi. Kita kena ingat begitulah. Kemudian kita tak baca doa iftitah tu, kita nak berkejar-kejaran tu nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Kan? Kejar-kejar tu nak pergi mana? Nak cepat-cepat. Kan? Seboleh-bolehnya bila kita buat ibadat, jangan berkejar-kejaran, jangan cepat-cepat. Sebab apa? Kita sedang dalam menyembah Allah. Jadi dalam menyembah Allah ni, kita seboleh-bolehnya jangan cepat-cepat lah, jangan tergesa-gesa.
Sebab tu bila orang terlewat daripada solat, dilarang untuk dia berlari-lari. Contoh imam dah angkat takbiratul ula, makmum baru masuk kat pintu depan, berlari-lari, tu tidak dibenarkan, makruh hukumnya. Habis tu macam mana nak kejar? Nak kejar tu kena datang awal lah. Tak sempat nak datang awal, terlewat juga. Bila terlewat, berjalan elok-elok dengan tertib, jangan berlari-lari. Mana yang sempat, itulah bahagian kita. Yang tak sempat, kita buat cara tak sempat lah. Mana kalau perlu menambah rakaat, tambah rakaat, itu saja. Cuma jangan berlari-lari. Kadang-kadang dia berlari-lari, kan? Tak perlu berlari. Mana yang kita sempat lah. Tak sempat, kita tambah rakaat. Walaupun kita tambah rakaat, bila sempat sebahagian dengan imam, tetap juga kita dapat pahala solat berjemaah. Tetap dapat pahala solat jemaah. Cuma tak dapat takbir yang pertama lah. Itu sajalah. Jadi maknanya kena ambil perhatian. Bila buat ibadat ni jangan terkejar-kejar. Buat sebaik mungkin lah, sebaik mungkin dengan tertib dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil perhatian dengan perkara yang disebutkan tadi ni, insya-Allah makmum tak akan terlewat, tak akan ketinggalan. Jadi bila imam angkat takbiratul ula, imam baca doa iftitah, lepas tu imam baca Fatihah. Bila imam baca Fatihah yang pertama, Fatihah yang wajib itu, kemudian imam berhenti kadar imam untuk baca Fatihah yang kedua supaya bagi peluang makmum untuk baca Fatihah mereka masing-masing. Kemudian bila dah makmum selesai baca Fatihah, imam terus dengan bacaan surah. Jadi dia nampak susunan tu cantik. Dia akan sempat. InsyaAllah dia akan sempat. Kemudian bila imam selesai baca surah, nanti kata yang lain tadi, makmum pun dah selesai baca Fatihah. Kemudian terus imam dengan rukuk. Kemudian makmum pun ikut rukuk. Sebab tu bila masuk rakaat yang kedua, tertib pada rakaat yang kedua iaitu bila imam berdiri untuk rakaat yang seterusnya, rakaat yang kedua, rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, disunatkan bila imam dah berdiri betul, imam jangan lagi baca Fatihah. Imam tunggu makmum sampai berdiri betul. Jadi sementara makmum naik nak berdiri betul tu, imam ambil peluang baca isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim, supaya masa imam tu tak kosong, tak terbuang macam tu saja sebab nak tunggu makmum tadi. Jadi bila makmum dah naik betul berdiri sama dengan imam mula baca Fatihah, maknanya sempatlah makmum tadi nak bagi perhatian untuk dengar bacaan Fatihah imam. Lepas tu selesai baca Fatihah, sama seperti mana rakaat pertama tadi, imam baca Fatihah yang kedua, makmum baca Fatihah mereka masing-masing. Kemudian imam baca surah. Kemudian makmum dengar surah bacaan imam. Jadi nampak cantik. Kalau imam tak bagi peluang, maknanya tidak ada saktah tadi, lepas baca Fatihah imam terus baca surah, makmum tadi dia tak dapat nak fokus. Fokus apa? Fokus surah imam. Pasal dia tengah sibuk nak baca Fatihah dia. Sibuk nak dengar baca Fatihah dia. Kemudian Fatihah makmum, dia syarat dia kena dengar telinga dia. Syarat dia kena dengar telinga. Kalau tak dengar telinga, tak sah solat. Jadi terganggu dengan bacaan imam, boleh jadi tak dengar di telinga makmum tadi. Jadi mengganggu, menyebabkan solat dia terjejas. Jadi perkara ni kena ambil perhatian lah. Ambil perhatian. Sebab tu selalu saya sebutkan, di antara kita baca surah yang panjang dengan kita baca surah yang pendek tetapi kita ikut tertib dia tadi, kan? Itu lebih baik. Contohnya kita baca surah yang panjang, agak panjang sikit lah, tetapi kita tidak ikut tertibnya tadi. Mungkin sembahyang jemaah tu mengambil masa lebih kurang dalam 7 minit, katakan 7 minit, berbanding dengan kita ikut tertib walaupun baca surah Al-Ikhlas je, surah An-Nas je, tak apa baca surah pendek pun, tetapi tertibnya ada. Itu lebih baiklah perbandingan dia. Sebab apa lagi? Sebabnya bila kita tidak ikut tertib itu, dia menjejaskan pahala solat jemaah. Solat yang 27, pahala yang 27 tu ataupun 25 tu terjejas dengan sebab tadi tidak ikut perkara-perkara yang sunat dalam solat, menjejaskan pahala solat jemaah. Jadi kesianlah kalau kita, memanglah orang kata kita solat ni bukan nak pahala apa, kita kejar pahala pun, ikhlas ni memanglah kita kejar ikhlas, kan? Tetapi kita nak usaha ikhlas tu pun ambil masa bertahun-tahun, kan? Tiba-tiba pula solat
pahala solat terjejas. Kemudian bila dinilai ikhlas pun tak berapa, tak seramana pun ikhlas dia. Jadi rugi sajalah. Rugi saja. Kita pahala tak banyak. Jadi maknanya kita kena buat sehabis baiklah, sehabis baik. Kemudian kita pergi kepada sunat untuk tidak melakukan perkara yang tidak digalakkan. Ini ketika mana solat 474, iaitu yusanu alla yanama qabla salah. Maknanya disunatkan supaya tidak tidur sebelum melaksanakan solat. Jadi sebelum nak melakukan solat berjemaah jangan tidur, ataupun solat fardu jangan tidur. Jangan tidur. Tidak disunatkan tidur sebelum solat, iaitu dekat-dekat nak masuk waktu solat. Dekat-dekat nak masuk waktu solat tu tidak dianjurkan untuk tidur. Sama ada sebelum hampir masuk waktu solat atau selepas masuknya waktu solat. Maksudnya katakan solat maghrib 6, kita ambil solat maghrib lah. Solat maghrib katakan 6.41 solat maghrib. 6.35 dia tidur. 6.35 dia tidur. Dekat-dekat lah sangat nak solat maghrib. Ataupun lepas daripada muazzin laungkan azan dia tidur. Janganlah. Jangan. Hanya dah masuk waktu dia tidur. Itu tidak disunatkan. Adapun jika sebelum hampir masuk waktu, disunatkan tidak tidur sebagai berhati-hati khuatir terlewat atau terlepas waktu. Maknanya sebelum dekat-dekat nak masuk waktu tu, jangan tidur supaya apa? Supaya tidak terlepas daripada waktu solat tu. Maklumlah bila tidur ni, terutamanya bila badan letih, maklumlah memang akan terlajak. Memang akan terlajak. Manakala selepas daripada masuknya waktu solat, hukumnya makruh. Kalau lepas daripada masuk waktu solat, hukumnya makruh. Maknanya lepas dah azan tidur, makruh hukum dia. Sekalipun sangkaannya dapat bangun pada waktunya. Sekalipun sangkaannya dapat bangun pada waktunya. Jika tidak, maka hukumnya haram. Kalau dia katalah lepas daripada azan dia tidur, dia kata nak tidur sekejap je, letih sangat, dengan sangkaan hati dia boleh bangun, hukumnya makruh. Tapi kalau dia tak terbangun, dia tidur lepas masuk waktu tu, hukumnya haram. Hukumnya haram perbuatan tersebut. Yang boleh tidur lepas dah masuk waktu solat ni, yang boleh tidur tu hanya pada ketika waktu subuh saja. Kan kita sebutlah sebelum ni kan, sunat lepas daripada muazzin melaungkan azan, solat sunat kan, solat sunat fajar. Lepas solat sunat fajar, sebelum iqamat disunatkan tidur. Bukan tidur betul tu, baring. Tidur baring lah. Itu kerana nak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu je, boleh baring dia. Sekejap je, tak sampai 5 minit lah, dalam seminit 2 minit. Lepas tu baru bangun, iqamat, kemudian solat. Cuma yang tu buat masa ni tidak dicadangkan buat di masjid lah, pasal belum dibiasakan lagi. Malam bila tak biasa ni, silap-silap tidur terus. Jadi ini cuma maklumat lah, memang ada, itu disunatkan. Perkara disunatkan selepas daripada mengerjakan solat sunat fajar, sebelum diiqamatkan, sebelum mengerjakan solat fardu subuh, sunat tidur. Tidur tu baring lah, maksudnya baring dengan menghadap ke arah kiblat. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kecuali yang itulah, kecuali yang itu. Ini berdalilkan riwayat daripada Sayyidina Abi Barzata Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah baginda Nabi SAW melewatkan solat isyak sehingga 1/3 malam. Ini berbalik pada solat isyak tadi, yang mana kebiasaannya lah, pada mana-mana tempat pun biasanya bila kuliah terlajak, kuliah maghrib tu terlajak sikit, ataupun ceramah lah, kadang-kadang kita panggil penceramah kan, ceramah terlajak, terlajak maknanya tak sempat muazzin nak laungkan azan. Lepas pada tu muazzin terus iqamat. Padahal dianjurkan untuk laungkan juga azan dan juga kemudian baru iqamat. Termasuk perkara sunat untuk dilaungkan azan dan iqamat, iaitu bagi jemaah yang kedua. Contohnya jemaah kedua, kita dah buat, kejap lagi katalah kita buat solat isyak jemaah yang pertama, selesai jemaah yang pertama, datang jemaah yang kedua. Jemaah yang kedua tu pun sunat untuk diazankan semula.
dan diiqamatkan, kemudian baru mengerjakan solat berjemaah. Kerana solat Isyak ni pernah Nabi lewatkan, bahkan maknanya sunat, ada sunat dia lewatkan solat Isyak. Nabi pernah melewatkan solat Isyak ni sampai 1/3 malam, sebab Isyak, waktu Isyak ni kan panjang kan, Isyak ni panjang, jadi Nabi pernah lewatkan solat Isyak tu sampai 1/3 malam. Cuma kita jangan buatlah, nanti orang tak datang. Kata kita nak buat perubahan kan, malam esok kita lewatkan Isyak, wah memang tak datang lah, semua semayang kat rumah lah. Jadi kita nak sebutkan bahawa ada Nabi pernah lewatkan solat Isyak tu sampai 1/3 malam. Dan makruh tidur sebelumnya, sebelum solat Isyak, dan bercakap-cakap selepasnya. Selepas solat Isyak makruh bercakap-cakap, itu cakap-cakap perkara yang sia-sia lah, perkara yang sia-sia. Jadi alhamdulillah di masjid sekarang lepas solat Isyak, selain pada solat sunat, kita baca surah Al-Mulk. Jadi maknanya itu lebih baiklah daripada bercakap-cakap, khususnya bercakap yang tidak ada manfaat lah. Kalau bercakap yang ada manfaat, itu tidak mengapalah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keadaan ini makruh pada semua solat, tetapi dikhususkan Isyak kerana ia adalah kebiasaan waktu tidur. Yang ni kena Isyak awal lah, kena Isyak awal. Kena Isyak awal, ataupun kalau nak tangguhkan Isyak 1/3 tadi, syarat dia kena bangun untuk solat, jangan sampai terlepas solat Isyak yang dilewatkan tu tadi. Kemudian 475, alla yaltafita bi ra'sihi yamnatan wala yasratan, tidak berpaling dengan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ini kalau dia berpaling ke kanan dan ke kiri ketika mana solat tanpa ada apa-apa hajat, hukumnya makruh. Iaitu sekiranya berpaling dengan tiada hajat, dia tidak ada apa-apa hajat, dia nak berpaling ke kanan dan ke kiri ataupun dongak ke atas, kan, hukumnya makruh. Walaupun orang yang buta, dia dongak ke atas, kan, kalau dia tengok ke atas dia tak nampak apa-apa pun, dia buta kan, tetapi perbuatan dia mendongak ke atas tu ataupun dia berpaling ke kanan ke kiri, walaupun dia orang buta, hukumnya tetap juga makruh. Ini berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kita habiskan hadis ni. Berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi SAW berkenaan dengan berpaling muka ketika salat. Baginda menjawab, ia adalah ikhtilas yang syaitan ingin memalingkan dari solat hamba. Maknanya kalau orang berpaling ketika mana solat, ke kanan ke kiri ke atas ke, mendongak ke atas, itu adalah perbuatan syaitan yang nak memalingkan dia daripada solat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhtilas itu berpaling di dalam solat. Puncanya ialah syaitan ingin mencuri pahala daripada solat hamba. Adapun jika berpaling kerana hajat, kalau berpaling itu disebabkan hajat, seperti ingin mengawal musuh, maka tidak mengapalah. Khususnya solat qauf, solat ketika mana perang, kan terpaksa nak berjaga-jaga berpaling ke kanan dan ke kiri kerana mengawal musuh, itu atas atas dasar ada hajat, itu tidak mengapa. Tapi kalau dalam keadaan biasa kita aman ni, nak berpaling ke kanan ke kiri ataupun dongak ke atas, hukumnya makruh. Kalau buat juga, itu maknanya syaitan telah mencuri pahala orang yang solat tersebut. Jadi rugilah, rugi. Pahala dah tak banyak, buat tu pahala dah tak banyak, dia potong-potong lagi tadi perkara makruh dalam solat kan, dia potong, lepas tu kena curi lagi dengan syaitan. Silat-silat tak ada pahala, tidak ada pahala. Kemudian nanti kita sambung pada pengajian akan datang 476, alla yaquma ala rijlin wahidatin, yang ni tidak berdiri dengan sebelah kaki ketika mana solat, kecuali orang yang memang kaki dia sebelah ajalah. Itu tak mengapalah. Tapi kalau memang dah ada dua kaki, sengaja nak semayang berdiri atas satu kaki, itu makruh hukumnya. Jadi insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan pada malam ni, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, ambil jadikannya sebagai pedoman. Yang lebih baik ialah kita terus lakukanlah apa yang sepatutnya kita buat, kita terus lakukan supaya kita tidak lupa, dan kita dapat terus beramal lah dengan apa yang kita pelajari. Jadi apa yang selalu diingatkan tu adalah pengingatan untuk saya jugalah. Sebab kadang-kadang mungkin kalau saya jadi imam pun kadang-kadang mungkin terlupa. Jadi diingatkan bersamalah, kita sama-sama ingatkan supaya kita sentiasa buat perkara yang mendatangkan pahala, tidaklah perkara yang jadi sia-sia. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Jadi saya mohonlah kalau ada salah silap,
Tuan-tuan dan puan-puan semua mohon bagi teguran, insya-Allah akan saya perbetulkan pada pengajian yang akan datang. Kadang-kadang yang rakaman tu kadang-kadang saya tengok balik, saya dengar balik, kod-kod ada yang salah silap, memang saya akan perbetulkan baliklah. Dia biasanya begitulah, sebab kita tak terlepas daripada salah dan silap. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.